hormati Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Menteri Perangkap Ahli Parlimen Baikal, dan yang saya hormati Saudara Elan Sugandi Ruslan, pengerusi daripada anak seni kreatif Kuala Lumpur, dan saudara saya, Saudara Mansur Ukir, penggiat filem bersama-sama ini, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah SWT, walaupun diduga berbagai-bagai tuan, tapi kita tetap juga bersama. Sebenarnya banyak perkara-perkara seperti ini juga saya beri dugaan untuk bersama-sama betul. Tapi saya sampai di Kuala Lumpur hari ini sama juga ada dugaan tuan. Kerana mungkin dipanggil Tun kan. Saya kata, mestilah kita panggil Tun, Tun ada jasa. Bekas mantan Perdana Menteri gitu. Tapi saudara yang saya hormati sekalian, apa yang saya nak perkatakan di sini dalam NGO yang kami anjurkan untuk memberi pada petang ini. Walaupun saya didatangi berbagai-bagai kata-kata dan macam-macam, boleh bawa ancaman untuk saya menganjurkan program untuk hari ini ke mana ke hal 7 Finas. Untuk yang berhormat Tun, apa yang saya nak katakan tentang Finas ini yang sudah lari daripada dasar perjuangan lasas kepimpinan. Sedangkan Finas ini dilahirkan oleh yang berhormat Tun terdahulu tahun 81 mempunyai idea untuk membuat satu badan perfilman negara untuk meletakkan di manakah anak-anak esok untuk terus maju dalam film. Tapi malangnya hampir 40 tahun, katanya sudah 40 tahun Finas wujud di dalam negara. Tun telah menjadi Perdana Menteri lebih 22 tahun dulu, sambung lagi dengan 22 bulan. Finas apa yang berlaku hari ini, yang berhormat Tun, minta maaf kepada semua yang hadir, termasuk pemberita. Saya dedahkan benda ini kerana saya ingat ini duit rakyat. Apabila duit rakyat yang diamanahkan oleh rakyat, kita buat dengan baik dan jujur. Jangan disalahguna soal pembagian dana-dana dalam Finas. Saya kesian kepada penggiat-penggiat seni yang lain yang baru nak naik. Saya tak ada kepentingan pun. Saya tak ada serta filem pun. Tapi oleh kerana saya rakyat Malaysia, kerana duit yang begitu banyak, lebih kurang 55 juta yang hilang dalam Finas, saya bangun hari ini kerana semata-mata untuk memperjuangkan hak rakyat Malaysia dan penggiat-penggiat filem. Itu yang sebenarnya saya lakukan pada hari ini. Dan saya bersetuju untuk jemput Tun bersama-sama. Orang tua kita yang banyak pengalaman dan yang lain, dia yang menyetuskan Finas. Tapi hari ini Tun, saya jemput Finas sebulan dulu Tun. Saya hantar kepada menteri, saya hantar kepada pengurusi, CEO. Jawab pun tidak Tun. Saya tidak kecewa. Saya tidak lemah semangat. Saya dalam NGO, saya terus berjuang. Dalam perjuangan saya terus berjuang. Walaupun apa pun lintangan, apa pun sekali cabarannya, saya tetap terus berdepan. Hari ini Finas tak datang, tak apa. Saya tak ada masalah. Tapi saya dah beritahu kepada publik, sesungguhnya duit rakyat jangan disalahgunakan. Tempoh Menteri Gobind Singh menjadi menteri telah menceritakan di dalam TV 25 juta yang hilang yang telah disasar oleh SPR. Bukan saya kata, itu menteri yang kata. Dapat laporan daripada Finas. Selepas itu, sebulan 2 bulan selepas pengurusi Finas yang baru dilantik, menyatakan 30 juta lagi lesap dibawa oleh pusat-pusat filem. Saya nak bertanya sebagai rakyat Malaysia dan sebagai NGO, apakah cara Finas mengorganisasikan pembagian dana? Tun, hari ini saya dipahamkan ada yang baru daftar 2 bulan pun dapat dana, sedangkan yang 2-3 tahun tak dapat. Dan saya dipahamkan juga hari ini ada satu kes yang orangnya di dalam penjara pun dapat dana. Bukan itu aja. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan Wahimah berpemerintah hari ini, tahulah apa yang berlaku dalam negara dan apa yang berlaku dalam Finas. Saya bukan berdendam dengan Finas, saya tidak ada kepentingan. Tapi oleh kerana saya rakyat Malaysia, kerana saya dalam NGO, kerana saya sayangkan negara, saya sayangkan penggiat-penggiat seni, maka saya lakukan hal ini. Saya berkorban
untuk adakan majlis pada hari ini. Walaupun saya tahu hari ini seolah-olah macam ada sabotaj tidak hadir pegiat-pegiat filem. Tak apa. Tuan cakap dengan saya dulu. Tuan, kita orang politik, kalau ada penuh dedak dalam mulut tak boleh bercakap. Ini 200 orang yang telah dapat dana. Takkan mungkin dia nak bercakap. Dulu dia bercakap, dia dapat dana, tak mungkin bercakap. Biasa. Tak ada masalah. Cuma yang saya petikaikan, kenapa dana PINAS itu begitu mudah cair tanpa tujuan. Saya nak tanya pada PINAS, sebab tu saya jemput dia datang, NGO jemput dia datang. So, you bagi 500,000 kepada pegiat filem. Lepas you bagi, you buat apa? Kalau filem tak siap, kalau filem tak disempurnakan, you buat apa? Itu yang kita nak tahu. Ini duit rakyat, bukan duit menteri. Kalau setakat untuk bagi saja sumbangan-sumbangan kepada pegiat-pegiat filem yang sakit, yang susah, itu you bagi saya pun saya tahu juga bagi-bagi. Soalnya sekarang duit yang kita organize, yang berjuta-juta ni, mana pergi dia sebenarnya? Mudah sangat. Ketilisan ini berlaku di dalam PINAS terlalu mudah. Kesianlah. Kadang-kadang kita salahkan Perdana Menteri, kita salahkan Tun Dr. Mahathir. Tak bagi ni, tak bagi tu. Tun, sorry saya nak bagi tahu 1 hari bulan 4, Hakim Sukis tentang Tun. Mengatakan Tun tidak ambil berat kepada anak-anak sendiri. Kerana tak apalah. Saya nak bagi tahu. Kan, semua Perdana Menteri kan nak ambil tahu semua ada menteri. Perdana Menteri dah luluskan peruntukan untuk kementerian-kementerian. Buatlah baik, jagalah baik. Takkanlah Perdana Menteri nak pergi semua tengok pengiat-pengiat seni. Sampai dia cakap Tun macam tu sekali tu. Tak apalah orang tua. Kerana 96, tapi yang kita takut buat apa? Dia nak Anwar jadi Perdana Menteri. Tak apalah. Tak kisah. Kan, tapi yang saya persoalkan hari ini, dana yang ada dalam PINAS itu kenapa jadi begitu? Kalau berani datanglah, kita dialog, jawab. Seorang pun tak datang, menteri pun tak jawab, CEO pun tak jawab, pengurusi pun tak jawab. Tak apalah, saya sebagai NGO, sebagai rakyat Malaysia, kerja saya sudah. Besok kalau saya mati pun pada masa kalau saya ditanya, selesai sebagai pemimpin. Dan Tun juga selesai sebagai pemimpin hari ini datang. Walaupun saya bagi tahu seolah-olah kita bisa batas. Tak apa. Ada orang tanya saya, kenapa you panggil Tun? Tak ada orang lain lah. Saya kata, Tun ada jasa. Tun yang melahirkan PINAS. Tun punya dia tahu apa bisa untuk membuat PINAS. Itu yang saya buat. Tuh, contoh Tun. Saya ada masuk putih. Belajar di Columbia University. Saya ada saudara yang belajar di Amerika. Kan? Masalahnya hari ini tidak diketengahkan, tidak dijaga. Cakap sikit, jadi pengkritik dalam negara. Jadi susah. Jadi mana kita nak bina filem untuk majukan filem negara? Itu yang menjadi masalah. Hari ini kita tahu duit yang begitu banyak hilang. Kan kemana duit itu yang sebenarnya? Begitu mudah sekali lagi. So, tak apalah, selepas ini kalau dia tak datang, tak apa. Kita akan bikin, kita panggil apa? Bukan dialog, kita panggil debat terbuka. Kita cabar PINAS untuk hadir. Kerana dah panggil tak datang, saya tak boleh nak buat apa. Kerana sebab maklumlah katanya dipahamkan, dah 200 orang yang dapat dana. Tak mungkin you nak kata PINAS itu tak betul. Cuma daripada segi pentadbiran yang kita nak bagi tahu, ada yang dapat dana sama ada buat filem ataupun tak buat filem. Ini yang kita pertikaikan. So macam mana orang ahli lembaga pengarah dalam PINAS juga dapat dana. Ini benda-benda yang kita rasa, benda-benda yang tak betul yang berlaku di dalam PINAS. Ini yang cuba kita tegur, ini yang cuba kita nak betulkan. Ini tak datang, tak apalah. Tak ada masalah bagi saya. Saya terus jalan. Saya berkorban sebagai NGO, sebagai rakyat Malaysia, saya pastikan terus jalan, tidak ada apa masalah. Bagi saya tidak pernah kecewa dalam perjuangan. Apalagi saya bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir, saya tak pernah kecewa. Kerana saya sanjung Tun Dr. Mahathir, jasanya kepada negara, jasanya kepada kita cukup banyak kalau untuk kita timbang. Ini yang kita buat. Tak ada masalah, saya dah tahu dah. Saya dah tahu, sebab saya dah tahu seminggu dulu. Dibagi tahu kepada Pak Yu, Tun Dr. Mahathir. Saya kata, dia ada jasa, banyak jasa dia kepada negara. Suka tak suka, dia adalah pencetus PINAS. Itu saya bawa Tun Dr. Mahathir datang. Tak apa. Kerana
Tun, sebab itu Tun, saya berdiri pada hari ini Tun, kerana ialah orang kata, apa you sibuk sangat dengan Pinas, apa kepentingan dengan Pinas. Saya tak pernah terniat nak jadi fungsi Pinas, nak jadi CEO. Cuma saya sebagai rakyat Malaysia ni, saya pertikaikan dana. Kenapa duit begitu mudah hilang, begitu mudah kita bagi-bagikan. Ada penggiat filem yang dah 2-3 tahun dalam industri perfilman di bawah Pinas, yang bayar lesen Pinas tak dapat dana. Ada yang 2-3 bulan dapat dana. Itu tak apa juga. Satu syarikat construction, satu syarikat kontraktor dapat dana daripada Pinas. Okeylah, tak apa. Hak dia, kuasa dia nak bagi, dia boleh bagilah siapa dia nak bagi. Kan Okey. Ini perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kenapa ada orang-orang yang macam ni mentadbir Pinas? Dan saya bagi pihak NGO untuk semua yang ada pada hari ini, saya telah menghantar satu cadangan kepada Yang Berhormat Menteri. NGO menghantar cadangan supaya tukar semua ahli lembaga pengarah yang ada. Tukarkan dengan baru kalau nak tengok Pinas itu berjalan. Selagi ada orang filem, ada kepentingan, habis. Perkara ni kita kenal orang-orang yang duduk dalam. Satu lagi Tun, saya nak sentuh. Mereka pinjam duit kepada Bank Simpan Nasional, penggiat filem yang ada kaitan dengan Pinas, ahli lembaga pengarah, kita bagi ahli lembaga pengarah dalam Pinas, yang dijamin oleh Pinas sebagai penjamin. Ini juga satu masalah. Kalau saya pinjam tak bayar, siapa bayar? Tak Pinas bayar. Saya pun tak tahu kenapa perkara ini berlaku di dalam Pinas. Pinas ni patut dah maju, dah boleh buat macam-macam. Kerana lebih daripada ini. Tapi oleh kerana ketilisan, oleh kerana tidak ada kejujuran semua kepimpinan, inilah yang berlaku. Dan saya nak bagi tahu, saya pertekankan, itu adalah duit rakyat, itu adalah amanah untuk kerajaan dan pentadbiran untuk mengendalikan. Tak lebih daripada itu, bukan boleh suka-suka kita paraik pada orang yang kita suka ataupun kepada kroni-kroni kita. Ini yang saya buat. Saya tak ada kepentingan. You tak datang, tak apa. You nak sabotaj, tak apa. You nak supaya Tun marah dekat saya, tak apa. Saya dengan Tun bukan baru, 18 tahun dulu bersama-sama dengan Tun. Tapi saya marah juga Tun, sebab Alvin Sukis cakap Tun, dia suruh Tun, dia kata Tun suruh dia baca buku je. Dia apa tak buat apa, dia kata Tun tak santun ni. Apa tu penggiat-penggiat seni. Sampai macam tu Tun. Dia bercakap depan orang 1 hari bulan 4 yang lepas di Flamingo. Majlis PGR. Kan tadi pagi majlis Ibrahim Ali Putra di dalam dewan sebelah. Kan tak apa, orang kata jumpa dengan saya, pasal you bagi Tun macam you politik ke? Dia kata, so saya tak tahu politik. Saya cuma dalam NGO kebetulan bekerja baik dengan Tun untuk buat organisasi untuk masyarakat, untuk kerja-kerja amat, itu je, tak lebih daripada itu. Itulah tuan-tuan, hasrat saya sebagai NGO tidak lebih daripada itu. Saya buat hari ini pun dengan wang ringgit saya kerana sebagai anak Malaysia bertanggungjawab dan untuk membela penggiat-penggiat filem yang ada yang dirasakan tidak terbela. Di dalam Pinas memang banyak kroni dan banyak salah guna kuasa. Takkan mungkin orang mengaku, takkan mungkin orang nak mengatakan benda itu salah bagi mereka. Tapi bagi saya, mereka dah paraibkan duit kerajaan, duit rakyat yang pada saya salah guna pada ketika ini. Takkan mungkin 25 juta Menteri Robin Singh bercakap ketika itu, mempertikaikan ketika itu, dan hari ini pengurusi Pinas yang baru dilantik daripada PGR dan meletakkan 32 juta disapu oleh penggiat-penggiat Pinas. Soalnya you yang bagi duit. Soalnya you yang bagi duit. Kita minta you bagi, kita ambil lah. Soalnya you pun tak tanya kita buat filem sejauh mana. Soalnya you pun tak tanya kalau kau minta siap filem, kena denda ke kena apa. Maknanya bagi saya orang kampung, you peraikkan semua duit rakyat. Itu yang saya pertikaikan, tidak lebih daripada itu. Mesti ada garis panduan. Itu tak apa juga. Pinas kata sudah masuk 40 tahun ketika ini. Apabila kita mohon tidak lulus, jawapannya duka cita permohonan tidak lulus. Saya nak tanya lah 40 tahun yang kata macam-macam dah teknologi ada. Apa reason kita kata dia tidak lulus? Kalau si ahli mohon tidak lulus, apa reason dia tidak lulus?
Apa sebab dia tidak lulus? Bagilah tahu sebab apa sebab dia tidak lulus. Jadi kita boleh baiki dan kita boleh betulkan untuk akan datang untuk memohon. Kalau kita biarkan jadi itu sampai bila 3-4 tahun mereka mohon tak dapat apa-apa. Apa faedah dia hidupkan lesen? Apa faedah dia renew lesen dekat Pinas? Saya bukan marah dengan Pinas, cuma saya benci je sikit. Sebab hari ini saya kata saya perjuangkan pentadbiran duit rakyat. Tak lebih daripada itu. Saya pun tak nak duit itu. Cuma esok kalau nak pilihan raya, kalau rakyat tahu ini yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan, inilah yang kita kata kerajaan baik, kerajaan bagus. Sorry lah. Saya akan naik atas pentas di parlimen saya sendiri nanti di Tanjung Piang. Saya akan bercerita macam mana duit hilang dibuat oleh pemimpin. Ini duit rakyat, ini amanah. Besok Allah akan tanya saya di pada masa sebagai pemimpin. Bukan boleh suka-suka ingat kita menteri, kita duduk CEO, kita duduk pengurusi Pinas, kita boleh suka-suka nak bagi siapa kita nak bagi. Betul, ini jelas betul. Satu orang boleh buat 2-3 syarikat. Dan saya duduk dalam, saya luluskan semua. Benda senang tu bikin duit, bukan susah. Tak susah. Ini yang berlaku. Tuan sebagai Perdana Menteri banyak kali bercakap, Tuan tak suka ada rasuah, Tuan tak ada suka ketilisan. Ini perjuangan yang orang tak suka. Orang suka ambil duit yang di dalam. Kita rompak duit dekat dalam tu, kita kaya, kita senang. Itu yang paling mudah. Kalau kita nak buat benda yang betul, memang susah. Semua Tuan tak betul. Semua Tuan yang dapat jadi Perdana Menteri, Tuan dapat macam-macam. Begitu sukar itu untuk memikul. Hari ini kita semua kata dia tak betul. Mana boleh tak betul, saudara? Tengoklah, takkanlah Perdana Menteri dia nak ambil tahu semua. Dah ada menteri, dah ada pegawai, dah ada SUK apa, semua dah ada. Takkan semua jatuh pada Perdana Menteri. Saya marah juga dengan Hafiz Suki. Sebab dia tonton kan, kalau ada kita panggil dia berdebat. Hebat ke dia? Apa jasa dia kepada negara? Apa jasa Hafiz Suki? Boleh nak menghina begitu sekali. Mentang-mentang ada mentang-mentang ada Datuk Seri Anwar bakal Perdana Menteri. Biasalah orang politik semua harap-harap jadi Perdana Menteri. Kita boleh ikut. Saya ikut juga betul-betul dia jadi Perdana Menteri. Biasa, tak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan, apa yang saya nak tekankan di sini, sebagai pentadbir kerajaan yang diberi amanah itu adalah duit rakyat. Suka tak suka kita kena kendalikan duit rakyat dengan baik, dengan jujur. Kalau kita nak jadi pemimpin. Kalau tak silap saya pernah kata kita sudah ada gaji. Kita dah ada gaji berapa kita nak ambil duit? Tak cukup ke? Apa lagi yang tak cukup? Saya pun pelik orang ni. Korupsi terlalu tinggi boleh buat pakai-pakai. Itulah tuan, sebenarnya petang ni walaupun kehadiran begitu menduga hati saya, tapi saya tak pernah lemas semangat tuan. Saya terus berjuang. Saya tetap akan berjuang. Waimas sampai pilihan raya tuan. Kita pastikan kita memimpin baik tuan. Untuk sama-sama kita tentukan kepimpinan. Jangan cakap je lah orang ni bagus, orang tu bagus. Sebenarnya semua sama je penyamun. Saya pernah cakap dengan satu perkara yang orang kata Tuan Dr. Mahdi pun sama. Saya kata sama apa? Apa yang sama? Penyamun, you buktikan Tuan Dr. Mahdi apa yang buat. You tak boleh buktikan. You cakap banyak. Berbagai-bagai dilimpahkan fitnah kepada Tuan Dr. Mahdi. Tapi Allah Maha Kuasa Tuan. Allah Maha Penyayang dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Maka Allah lindungkan Tuan, beri rahmat kepada Tuan. Terus tegak. Kalau saya dah tumbang lah Tuan, saya tak tahan. Kan saya kalau orang tekan saya tekan saya air panas. Tapi Tuan senyum. Tuan boleh senyum. Pernah Tuan cakap dengan saya sebab saya sampaikan. Tuan kata tak apalah, kalau esok dia penat dia berhentilah cakap. Itu pengalaman yang saya dapat dan saya belajar bersama dengan Tuan. Tapi Alhamdulillah Tuan sanggup juga datang dalam keadaan 96 tahun bersama-sama kita pada petang ini. Kalau ada salah dan silap saya pada majlis, pada tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak penganjur mengucapkan setinggi memohon setinggi ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Dan Tuan, saya juga bagi pihak diri saya, bagi pihak penganjur, mohon maaf banyak-banyak Tuan. Ini dugaan saya yang pertama bersama dengan Tuan. Tak apa, saya terus berdiri teguh bersama dengan Tuan. Saya kata kepada semua yang hadir, pemerintah-pemerintah, terima kasih kepada banyak. Mungkin saudara hari ini tahulah apa yang berlaku. Karena sebenarnya kita cukup bukti dan kita cukup alasan-alasan yang mengatakan Pinas ini hari ini sudah keluar daripada landasan pentadbiran yang sebenarnya, hakiki yang sebenarnya. Mungkin Tuan akan bagi tahu nanti sebab apa.
Finas itu diwujudkan. Pandangan itu yang terdahulu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berusaha Cik Abdul Harun.